Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Hamid, merupakan seorang aktivis daripada agensi saya. Ingin berbicara berkenaan dengan 9 sikap-sikap ataupun tingkah laku yang kita ataupun aktiviti yang kita boleh lakukan untuk meningkatkan tahap kesihatan mental kita. So yang pertama adalah berbicara secara terbuka berkenaan dengan isu kesihatan mental. Sebab apa? Sebab ketika kita berbicara secara terbuka dengan orang yang dipercayai ataupun dengan orang yang ahli, kan, kita akan membantu diri kita untuk mencari solusi kepada permasalahan yang kita sedang hadapi. Contohnya kalau kita stres berlebihan, kita burn out, kan. So ketika kita tak mampu lagi orang kata apa, menghandlekan diri kita, maka dengan bantuan ataupun berbicara secara terbuka ni akan membantu kita untuk mencari solusi kepada permasalahan tu, dan kemudiannya dia akan menyebabkan kita boleh mengawal emosi kita. Maksudnya ketika kita meminta pendapat, ketika kita berbicara bagaimana apa yang sepatutnya kita lakukan dan sebagainya, kan. Malahan ketika kita berbicara kepada orang yang tidak tahu ataupun ketika kita berbicara secara terbuka lah berkenaan dengan perkara ni, satu, kita akan menormalisasikan isu kesihatan mental ni untuk dibicara secara terbuka dan akan menurunkan stigma-stigma yang ada di Malaysia. Contoh stigma-stigma yang ada iaitu masalah kesihatan mental ni terkait dengan orang yang mempunyai masalah iman yang kurang, ataupun isu kesihatan mental ni hanya untuk orang-orang gila sahaja. Isu kesihatan mental ni takkan terefek kepada orang yang ada iman yang tinggi, yang selalu beribadah, ataupun orang yang ada masalah kesihatan mental ni, mereka ni adalah golongan yang tidak bersyukur contohnya. So pelbagai perkara lah, kan. So benda itu dapat diturunkan dengan ketika kita berbicara secara terbuka, berani untuk berbicara secara terbuka. Keduanya adalah untuk kita bersukan ataupun exercise, kan, secara kerap. Ketika kita melakukan aktiviti sukan, kan, secara kerap terhadap fizikal kita, ia akan membantu blood circulation, kan, dia akan membantu memberikan mood yang baik kepada diri kita. Malahan melalui research yang ada, pakar-pakar mengatakan bahawa dia juga akan mengurangkan level stres dan juga keresahan kita. So benda ni sangat penting lah, kan, untuk kita meyakinkan diri kita, meletakkan dalam schedule kita bahawa bersukan ni adalah salah satu kepentingan untuk kita menjaga kesihatan mental kita. Itu yang kedua. Yang ketiganya adalah membantu orang lain. Ketika mana orang lain tak dapat meningkatkan mood kita ataupun kita tak dapat mencari ruang-ruang untuk mendapatkan value ataupun sense of achievement daripada orang lain, apa yang kita boleh buat adalah kita berbuat dengan diri kita kepada orang lain. Maksudnya sense of achievement, self esteem yang meningkat itu sangat penting untuk memelihara kesejahteraan kesihatan mental kita. Sebab kalau orang lain tak boleh provide happiness tu kepada kita, maka kitalah yang kena bekerja untuk mendapatkannya. So membantu orang lain akan meningkatkan juga mood yang positif, kan, kekuatan dalaman dan juga perkara-perkara yang kita perlukan lah, kan, untuk diri kita merasa lebih baik, kan, merasa ada harapan dan sebagainya. So yang keempat adalah menjalankan aktiviti-aktiviti yang memberikan makna kepada diri kita. Sebab apa? Sebab setiap daripada kita ada value ataupun nilai-nilai yang tertentu yang kita hargai kepada diri kita, yang kita pegang prinsip kita. Contohnya, ada seseorang suka melihat manusia lain senang contohnya, ataupun ada seseorang suka membantu orang, ada orang pula suka buat kerja-kerja aktivisme, kan, kerana boleh memberi ataupun memberi tenaga dia, mencurah bakti dan sebagainya, kan. So apa sahaja aktiviti itu, pastikan apa yang anda lakukan itu dia adalah sesuatu perkara yang bermakna kepada diri anda dan menambah nilai kepada diri anda. So ketika ia menambah nilai kepada diri kita, kan, maka kita punya mood, kita punya rasa dalam diri itu pun boleh meningkat. Kelimanya adalah dengan kita menulis jurnal. Memang kalau korang Google ataupun tengok di mana website psikologi, sangat-sangat direkomendkan untuk kita menjalankan aktiviti journaling. Dia bukan sahaja boleh
menjelaskan atau mengclearkan otak kita, malahan dia akan membuatkan kita tahu bagaimana untuk menyusun priority kita, jadual kita. So jadual kehidupan kita ataupun management kita kepada kehidupan seharian kita memang sangat penting, sebab kita perlu ada, terutamanya jika kita sudah berkeluarga, bekerja kan, mempunyai anak yang ramai dan sebagainya, kita perlu manage setiap daripada satu hak-hak yang diberikan kepada kita. Dan sebenarnya kalau kita tak dapat menunaikan hak tu dengan baik, dia akan memberi track kepada diri kita, kena perasaan guilty dan sebagainya kan. Itu kita nak elakkan. Dan bagaimana dengan journaling sebenarnya akan membantu, satu untuk menyusun, keduanya kita akan boleh menghamburkan apa saja yang ada dalam diri kita kan di dalam jurnal kita tu, dan kita boleh tengoklah yang mana yang kita perlu uruskan, yang mana kita perlu tackle ini dan ini. So sangat penting. Kemudiannya untuk menjalankan aktiviti yang memberi kerehatan, ataupun kita kata mindful activity, memberi kerehatan kepada jiwa dan mental kita. So kalau kita refer kepada Dr. Alizi sebagainya kan, ada pelbagai cara-cara yang kita boleh lakukan untuk mengcreatekan mindfulness tu ke dalam diri kita. So bagaimana nak buat tu, ni memang kena perlukan another topik lah, another session lah kan. Tapi nak katakan bahawa cara untuk kita ada kestabilan emosi dan juga kesihatan mental yang baik adalah dengan kita menjalankan banyak kali dan mempraktikkan benda ini dalam kehidupan kita, supaya otak kita tenang, jiwa kita tenang, dan kita pun boleh merasakan pengharapan dalam kehidupan kita. Saya bagi contoh lah, contohnya berlaku sesuatu yang kita tak ingini, kemudiannya kita boleh take deep breath kan, kemudiannya, dan kita boleh katakan pada diri kita, tak apa, perkara ini Allah telah tetapkan, perkara ini berlaku, mesti ada reasonnya. Itu antara cara-caranya lah kan. Tapi sebenarnya kalau secara spesifiknya memang kita perlu mendengar talk-talk daripada pakar untuk mengetahui bagaimana sebenarnya untuk kita buat aktiviti mindfulness ni secara efektif kepada diri kita. Yang kemudiannya adalah self-care ataupun rahmah kendiri. Benda ni kalau korang pergi ke page saya kan, memang ada 3 siri setakat ni berkenaan dengan rahmah kendiri, yang mana Dr. Alizi memang mensarankan kepada kita untuk menjaga ataupun untuk menjadi lebih rahmah kendiri kepada diri kita sendiri. Sebab apa? Sebab kadang-kadang orang keliling kita, sama ada suami, keluarga, anak-anak, kadang-kadang tak dapat memberikan apa yang kita hendak. So ketika mana kita hendak, maksudnya untuk meningkatkan rasa self compassion tu lah kan, kalau orang lain tak dapat beri, maka diri kita perlu memberikan hak tu kepada diri kita kan. Dia boleh jadi macam-macam aktivitinya kan. Dan insyaAllah saya sangat recommend untuk semua orang pergi ke page saya dan mendengar sendiri berkenaan dengan cara-cara yang tertentu. Tapi nak katakan benda ni sangat penting. Sebab apa? Kita perlu sayangi diri kita. Sebab kata Dr. Alizi, you cannot pour from an empty cup kan. So memang sangat-sangat penting untuk kita cari ruang, cari masa berahmahkan diri kepada diri kita. Ada orang suka shopping tanpa memboros kan. Ada orang suka aktiviti di luar, ada orang suka minum kopi bersama kawan-kawan, ada orang suka beraktiviti sukan. So bermacam-macam cara sebenarnya yang kita boleh dapatkan untuk mengetahui bagaimana kita boleh berahmahkan diri terhadap diri sendiri. Dan last but not least adalah untuk kita kenaikan diri kita dengan orang lain, ataupun berbicara ataupun bersembang, bergaul dengan orang lain. Sebab apa? Kalau kita bergaul dengan golongan-golongan yang boleh boostkan self esteem kita, boleh membantu kita untuk lebih ramahkan diri, boleh kita trust untuk mendengar masalah kita, boleh membantu kita meningkatkan value dalam kehidupan kita, semua itu akan memberi impak yang positif terhadap emosi, kestabilan diri kita, kestabilan perasaan kita kan, rasa rasa self esteem yang boleh ditingkatkan. So perkara itu sangat-sangat penting untuk menjadi ruang untuk kestabilan mental kita lah kan. So saya sangat berharap kan, jika anda di luar sana kan berada dalam kelompok yang mempunyai perangai yang toksik contohnya kan, anda boleh keluar daripada kelompok itu dan kemudian cari kelompok baru yang boleh membina anda. Kalau kelompok yang toksik positif pun tak membina kan, tapi nak katakan
cuba untuk stay connected dengan orang keliling kan, tapi at the same time kita cari orang-orang yang sesuai, yang membantu membina diri kita kan, instead of menjatuhkan. So dengan itu sampai dekat sini sahaja dulu perkongsian saya. InsyaAllah jika ada masa lagi saya akan berkongsi bersama anda di dalam ruang yang diberikan. So, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.